Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim CKM. Apa khabar? Apa khabar semua sekali lagi sahabat-sahabat AAJB. Sebelum tu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Sambil mana ke premis saya di Simpang 3 nak masuk ke hutan Liput Terbelatan ni supaya masa malu tak buang saja. Saya nak share dengan sahabat semua sebab apa marketing itu sangat penting. Ini poin penting ya, yang kita kena tahu, insya-Allah. Okey, tahu dan buat tindakan, insya-Allah akan datang, akan mari hasil dia ya. Tahu yang disertakan dengan tindakan atau praktik, insya-Allah akan mendatangkan hasil dia. So berkenaan dengan sebab apa marketing itu penting. Marketing tu bahasa putih, bahasa Melayu pemasaran. So kenapakah marketing itu penting? Nombor satu, pentingnya kerana ia menarik leads, untuk menarik sebanyak mungkin lead masuk kepada kita. Itu poin penting. Kerana tampanya masuk lead kepada kita menyebabkan memberi kesan kepada jualan kita, sama ada menaik ataupun jatuh. Okey. Tentu ramai yang masih tak tahu lagi apa itu leads. Lead bahasa Inggeris, bahasa Melayu ialah bakal prospek. Lead ni bahasa dia, sebelum lead sebenarnya ada sebelum lead dia panggil traffic. Dia tertib Nombor satu, kita buat marketing ni nak tarik traffic. So traffic lain, tahap kedua leads, tahap ketiga prospek, tahap keempat customer, tahap kelima klien. Ada 5 tertib ni perlu dibuat secara tertib, tak boleh langkau. Saya ulang ya. Marketing ataupun pemasaran dibuat, pertama kita kena faham, kita nak tarik traffic. Lepas tu nak tarik leads, nak dapatkan prospek, nak dapatkan customer, nak dapatkan klien ataupun lawyer prospek. So sebelum dapat lead, kita kena pasti tahu dulu traffic. Traffic nak faham begini, nak faham traffic ialah orang yang lalu lalang depan kedai kita, sama ada kedai fizikal atau kedai alam maya. So berbanding antara kedai fizikal dengan kedai alam maya, tentulah kedai alam maya banyak trafik. Bermaksud banyak orang lalu lalang tapi belum lagi masuk ke dalam kedai kita, sama ada kedai fizikal atau kedai alam maya. So bila kita tahu bahawa kalau ada alam maya ni banyak trafik, beribu-ribu, juta-juta trafik. So trafik ini kita sangat perlu untuk tarik masuk ke dalam kedai kita, kedai alam maya. So daripada trafik tadi, kita perlu buat sesuatu untuk bertukar jadi leads. Nak buat apa? Jawablah, buat pemasaran. Inilah peri pentingnya kita kena giat aktif buat pemasaran. Kita nak tarik semua trafik yang sedang berterbangan di alam maya masuk ke dalam kita punya tempat ataupun leads. Right? So kalau tak buat pemasaran, macam mana trafik tadi nak nampak kita punya kedai alam maya? Itu poin penting. So kalau kita buat marketing, itulah orang tak akan masuk ke dalam kedai kita. Ini dah katakan peri pentingnya, amat penting kita melakukan aktiviti supaya apa? Supaya semua trafik yang ada alam maya ni masuk ke dalam kedai alam maya kita. Ia akan bertukar kepada apa? Kepada leads. Alright, leads. Terima kasih Las Kogira. Semoga apa khabar? Ambil kunci. Okey, sekejap So faham Jadi bila kita tak buat pemasaran, tak buat aktiviti, tak buat program untuk tarik trafik, menyebabkan tak akan masuk lead. Dia memang berkait rapat, ibarat kuku dengan isi kuku. Dah ni.
So faham So tak akan datang kepada kita customer ke ataupun leads kalau tak buat aktiviti program yang untuk buat pemasaran, tarik sedemikian trafik masuk untuk convert kepada leads. So bila kita faham bahawa trafik ni, orang yang selalu lalu lalang depan kedai kita, pergi mari tapi tak pernah pun masuk ke dalam kedai kita. Baik. Bila kita buat pemasaran, ini penting ni. Bila kita buat pemasaran, bila sahaja dia telah dihookkan, maknanya nampak kedai kita, alamat atau fizikal, nampak tak semesti masuk. Dia nampak, kita nak dia nampak dan masuk. Tapi ingat, walaupun dah masuk sekalipun, tak semestinya dia beli. Selagi dia tak beli, dia panggil itu adalah leads ataupun prospek. Tapi step utama ialah kita kena buat dulu aktiviti marketing supaya trafik yang banyak ni yang lalu itu masuk ke kedai kita terlebih dahulu. Itu adalah fungsi utama marketing. Assalamualaikum Rezeki, Muhammad Lizan, Assalamualaikum, selamat berjumpa sekali lagi ya. Boleh cakap tu? Kalau tak faham tanya ya. Saya tak faham sini, tak pergi ke stage 2. Sebab ramai orang bertukar antara pemasaran dengan jualan. Dan kita kena ingat ya, pemasaran berfungsi lain, sale berfungsi lain. So bila pemasaran ni lain fungsi dia, kena buat teknik marketing berbeza dengan teknik untuk buat jualan ataupun sale. So sale biar dahulu. Kita fokus topik ini berkenaan dengan pemasaran. Dan kenapa yang penting? Pertama sekali, nombor satu saya kata tadi, bahawa kita nak tarik semua trafik yang beribu-ribu ni sedang berterbangan di alam maya ke alam fizikal ni masuk ke dalam kedai kita, sama ada alam maya ataupun alam fizikal. Alright. Jadi bila kita faham cerita begini, that's why ta'rif, definisi of pemasaran ialah menarik perhatian orang. In English we'll call it marketing is to attract people attention. Dia bukan untuk menjual. Itu dia sebenarnya. So bagi tahu bahawa pemasaran dalam untuk tarik perhatian orang, bahasa begini ya, Wan Nasir, Wan Omar. Katakanlah anda sekarang ni tak buat apa-apa pemasaran. Bahasa panjang, anda tak buat apa pun aktiviti menarik perhatian saya. Saya pandang ke sini. Perhatian saya hala keluar. Sebab anda gagal menarik perhatian saya. Saya pandang keluar sana. Tentu anda nak tarik perhatian saya supaya muka saya ni, perhatian saya ni berpindah daripada sana ke sini. So apa yang buat? Pelbagailah buat, itu bab lain. So bila anda telah buat aktiviti yang menyebabkan saya tertarik, bunyi cerita hebat berpaling je saya ke sini, bermakna adalah berjaya menarik perhatian saya kepada awak. Nur Afida Abdullah, Assalamualaikum, apa khabar? Saya kata kita tak faham tak apa yang saya cuba sampaikan. Bila anda telah berjaya menarik perhatian saya daripada memandang, memberi tumpuan kepada tempat lain kepada awak, inilah dikatakan marketing atau pemasaran. That's why definisi pemasaran ialah menarik perhatian orang. Saya orang kan? Saya ni orang. Selama ni saya tak tengok pun awak, tak pandang pun awak sebab tak ada menarik pada saya. Saya pandang ke lain. Di luar sana tentang cantikan bendera, tentang kehijauan. Fokus saya ke sana. Tapi bila saya dengar sesuatu yang menarik, terkalih saya kepada awak, kepada Mak Amin Johan, ini dikatakan anda telah berjaya menarik perhatian saya kepada awak, kepada brand awak. Selesai satu bab, satu stage. Kalau setakat itu sahaja, belum lagi mendatangkan apa-apa hasil. Anda dah berjaya daripada saya memandang ke sana. Jika ada komen, contoh, saya paling anda dah berjaya menarik pada saya pada lain kepada awak, kepada brand awak. Selesai tu bab. Okey, baik. Sebelum masuk ke kedua, saya fokus tentang marketing. Bila
awak telah berjaya menarik saya, memberi fokus kepada awak, beri perhatian kepada awak, tidak akan convert lagi kepada jualan. Baik. Apa nak buat supaya kerjaan awak telah pun berjaya menarik perhatian saya ini supaya boleh bertukar kepada jualan atau panggil customer. So, daripada trafik, bertukar kepada lead, bertukar kepada prospek, bertukar kepada customer. So, apakah cara dia untuk saya, anggap saya adalah prospek anda, bertukar menjadi pembeli awak, customer awak? Apakah cara dia? Baik, saya stop dahulu. Baik, sebelum nak masuk ke cara-cara untuk mendapat jual beli, saya undur sikit. Apakah cara untuk menarik perhatian orang? Ataupun apa cara untuk buat pemasaran? Banyak cara. Sama ada berbayar ataupun yang free. Berbayar seperti masuk TV, radio, masuk akhbar, masuk majalah, edar flyers, billboard, join carnival, buka booth, join pesta, join apa lagi, apa-apa sahaja yang berbayar. Yang apa? Untuk menarik orang ramai supaya berpindah fokus dia kepada lain, kepada awak. Yang free, buat IB Live, IGTV, YouTube, Telegram, WhatsApp, Lazada, Shopee, blog, landing page, dah banyak lagi lah yang free-free. So pilih. Anda nak guna berbayar boleh, nak guna free pun boleh. Saya dah bidang digital marketing. Saya follow exactly my mentor. Sebab dia tahu dah kenapa saya berikan nak guna pemasaran berbayar, sedangkan yang free banyak, kau belum guna sehabis-habis lagi dan belum guna secara konsisten lagi. So, baik kau guna yang free ini, janakan duit dahulu dengan tak tentu, barulah kau masuk TV. So, saya zoom mindset saya, fokus saya untuk apa? Menarik perhatian awak menggunakan pemasaran tanpa kos. Seperti saya buat IB Live, seperti buat IGTV, seperti buat YouTube streaming, seperti buat landing page, seperti buat blog, seperti WhatsApp and so on. Okay, beres itu dia contoh-contoh platform yang kita boleh guna pakai untuk apa? Untuk tarik perhatian orang atau bersingkat sepatah pemasaran. Alright, selesai tu bab. Sekarang anggap saya telah berjaya tarik saya daripada trafik jadi leads, jadi prospek. Tapi saya masih lagi tak membeli dengan awak. Kenapa? Kenapa Amir Johan? Kenapa Nur Afidah Abdullah? Anda dah berjaya menarik saya ni, misal kata jadi prospek awak, tapi tak nak beli malah aku. Kenapa? Cuba teka kenapa. Anda tak, mungkin anda, contoh anda telah menggunakan free, menggunakan WhatsApp. Ramai yang PM anda, ramai yang Telegram anda, ramai yang WhatsApp awak anda, link WhatsApp, banyak link masuk, banyak masuk. Kenapa dia orang tak membeli dengan anda? Kenapa? Agak kenapa? Cuba teka kenapa. Ini isu penting ni. Selagi you tak solve this problem, you akan tak dapat apa-apa lah. Sedangkan trafik telah masuk, lead telah masuk, tapi tak convert kepada customer. Kenapa? Baik, saya cerita saya bagi jawapan. Kerana ialah, ini penting sangat. You all tulis buku nota, saya lihat ada masa lain, you boleh follow point ni, sebab point inilah ibu segala tunjang, rantainya berpecah pada sini. Segala daun dia, bunga dia, ranting semua berpecah daripada point ini. Point apa? Iaitu tulis. Dia poinnya ialah kepercayaan. Antara sebab kenapa orang ataupun prospek anda, lead anda telah masuk banyak pada tapi tak membeli, kerana graf kepercayaan kepada brand awak, kepada credibility awak, kepada semangat awak belum cukup kuat. Itu sahaja sebenarnya. Itu sebenarnya. So rugi sangatlah
Daripada trafik telah anda tarik sebagai prospek, tiba-tiba terabai begitu. Selagi tak selesai isu, tak meningkatnya graf kepercayaan prospek pada awak, selagi itulah dia akan jadi keluk-kelik. Jadi keluk-kelik. Bertanya begitulah berapa harga, duduk mana, dah WhatsApp pun tak ada jawapan, dah tanya harga pun senyap, minta pergi harga tak bagi harga, senyap. Isu utama ialah dalam mindset dia belum ada trust yang cukup kuat kepada brand awak. Jadi apa nak buat? Ini penting. Dia tahu masalah, kerana tak percaya, apa nak buat? Siapa jawapan dia? Apa yang awak perlu buat ialah bina terlebih dahulu kepercayaan. Bermaksud, dalam stage ini, jangan kita bawa ke depan nak menjual. Fasa ini, jangan kita dah dapat lead, dapat profit, tiba-tiba terus nak menjual. Sedangkan dah tahu dah, puncak tak boleh kenapa? Dia orang belum betul-betul terbina kepercayaan pada awak. Masih lagi was-was, masih belum believe 100% pada your brands. Tiba-tiba terus menjual. Harga benda ni RM1, harga ni RM2, harga ni. Sebenarnya that's why antara punca orang tak membeli, sebab belum kukuh trust pada awak. So fasa pertama yang perlu kita bina secara kuat dalam mindset prospek kita ialah trust dahulu. Kepercayaan, credibility kita, kebolehan kita. Dalam apa? Dalam menyelesaikan masalah dia orang. Beza tahu kalau kita fasa pertama terus menjual. Bila kita buat posisi menjual, apa berlaku? Kita menyebabkan duit dia kurang. Nak faham betul-betul ini penting. Orang punya perangai tak mahu duit kurang. Ni psikologi manusia. Tak duit, tak mahu duit habis. Kalau boleh nak kata banyak, nak duit banyak. So kita bawa posisi menjual, tentu je dalam mindset dia, kita aku habis lah produk ni, beli. Apa dalam mindset dia tu? Bila tu buat memperkenalkan produk, otak dia faham, duit aku habis ni. Sebab perangai saya, perangai anda manusia kan, tak mahu sesuatu kurang daripada kita, daripada saya, daripada anda, daripada dia. Sama jugalah. Saya kata, dapat tak saya punya penjelasan? Adakah percakapan saya jelas, tak jelas? Okay? So, fasa pertama yang kita perlu buat di dalam marketing ialah, setelah dapat traffic, convert pada lead, convert pada prospek, kita bina dahulu setinggi mungkin graf kepercayaan dia kepada brand kita. Soalan, bagaimanakah cara untuk bina trust? Bagaimana cara untuk bina kepercayaan? Ada banyak cara. Antara cara ialah, ni saya amadah lah, sebab saya bidang marketing setahun, saya amadah. Apa saya share sahabat-sahabat semua, sebelum saya beritahu ni kepada anda, saya dah terlebih dahulu praktikkan dahulu. Saya mula dengan cerita tadi, dengan mukadimah. Kalau you tahu tak buat, no point. Yang penting you tahu mesti disusuli dengan buat tindakan. So apa saya share ni kepada saya bertahun ni, saya dah praktik lebih dahulu pada anda. So yang perlu kita buat ialah supaya naik graf kepercayaan dia pada brand kita ialah bina brand kita dahulu. Dengan cara bagaimana? Berikan, tunjulkan dengan sesuatu yang kita boleh mampu selesaikan masalah dia orang. Mengikut bidang anda, mengikut info yang anda ada. So banyak cara. Antaranya ialah kita bagi hadiah percuma. Bagi hadiah percuma. Ini banyak cerita secara ringkas je. Berikan sesuatu percuma, dalam bentuk informasi ke, dalam bentuk macam benda ke, dalam bentuk khidmat nasihat ke. Dia pecah pula. Begitu dalam bentuk video pun boleh, rakaman pun boleh, FB live pun boleh, mata benda pun boleh. Sesuatu yang tak bagi cuma kita pulang. Suara kita boleh. Itu banyak cerita nanti saya cakap live. Terangkan di whiteboard senang nampak dia punya kerangka. Sebab bila you faham kerangka, the whole kerangka, barulah saya kita pengisian setiap kerangka. Contoh, nak terbina manusia ni kerangka tulang kan. Kerangka penting. Tanpa kerangka tak boleh berdiri. Okey. So bila siap kerangka, rongga kepala kerangka dimasukkan mata, pengisian telinga, pengisian hidung, dekat kerangka dada, dimasukkan pengisian jantung, paru-paru, pankreas. Pengisian tu banyak cerita. Yang penting you faham the whole frame tadi. Okey.
Setakat tu, adakah jelas percakapan saya lagu mana? So, kita kena tahu benda ni sebab ia adalah teras kepada untuk ke stage yang seterusnya. Siapa nak convert dia daripada prospek kepada customer. Bila mana kita berjaya menaikkan taraf berjaya menaikkan taraf kepercayaan daripada kita, automatically insya-Allah akan berlaku sales secara automatically. So, binalah kepercayaan dengan kita beritahu, bercakap sesuatu yang benar-benar boleh membantu menyelesaikan masalah dia. Saya nak sini satu benda penting lagi saya nak share ke sahabat semua. That's why di dalam buat marketing, kita tak boleh anggap semua orang adalah target kita. Semua orang adalah prospek, tak boleh. Sehebat mana produk anda, secekap mana servis anda, kalau awak buat marketing tembak rambang, buang masa, buang tenaga, buang duit sahaja. That's why di dalam buat marketing, satu benda lagi kita faham, kita kena buat saringan ataupun funnel, nak cari siapakah target traffic, target lead, target prospek yang betul-betul tepat dan sesuai dengan produk kita, dengan servis kita. Ahmad ambil lah. Ambil. Problem ambil semua. Ambil semua sekali. First kata. That's why selagi kita tak jelas target kita, dari segi umur, siapa, umur range, berapa tahun kita nak. Mungkin 30 hingga 40. Kena jelas. Ini paling cerita dah sebagai kerangka dahulu. Dan kena jelas juga dari segi kita nak target tu lelaki perempuan, apakah kemampuan beli dia, lokasi mana, ni kena kira. Ini paling cerita ni. Ini paling cerita sebagai kerangka dahulu. So bila terjelas, katalah ni produk ni kopiah ni. Ni adalah produk saya, kopiah. Tak semua orang nak kopiah. So kalau saya tak tahu ilmu ni, saya buat marketing sembrono, buang duit, buang masa. Tak semua orang suka pakai kopiah. Hatta di ustaz saya pun ada tak suka pakai kopiah. So bila saya faham benda ni, saya akan buat marketing, design marketing khusus untuk contoh umur mungkin antara 30 ataupun 40 hingga 50 tahun. Tu set tu satu. Tak semua tak semua pakai kopiah. Satu, umur. Kedua, kopiah ni orang perempuan tak pakai, lelaki sahaja. Kopiah ni biasanya banyak berfokus ke mana? Madrasah sahaja ke, pondok sahaja ke, tahfiz sahaja. Tak boleh. You target satu Malaysia. Tak boleh satu Malaysia So saya dah zoom kawasan mana. Saya fokus target kawasan madrasah, kawasan hafiz, kawasan hafizah, kawasan hafizah perempuan, kawasan pondok. Kemampuan duit, kemampuan kewangan pula. Tak semua orang mampu beli walaupun harga RM10 sekalipun. So saya zoom. Bila saya faham dan ni, saya akan buat marketing zoom kepada ini sahaja. Right? Akak, Yikik, apa khabar? Tak kata sahabat faham tak apa yang saya sampaikan? Kalau tak faham, komen So bila kita jelas design kita punya prospek tak ada jelas, kita buat marketing tepat pada orang tu. Inilah yang menunjukkan very penting. Sebab apa pentingnya kita buat marketing topik hari ni. Selesai sini barulah bila you dapat prospek yang betul, insya-Allah baru bertukar kepada customer. Kalau tidak, orang PM awak, tapi PM tu bukan prospek yang tepat dengan produk anda, dengan produk saya kopiah. Ya PM tanya senyap. Kerana yang PM tu ia PM kerana dia sangkakan link tadi, info tadi sesuai dengan dia. Sebab dia tengok tak sesuai dengan aku ni. That's why bila you reply balik, dia senyap terus. Alright, saya fikir cukup dalam setakat daripada saya. Kerangka saya bagi ni. Kalau tak faham, you boleh tinggal komen. Nanti you all boleh follow di masa lain. You boleh follow saya kat sini kalau nak follow. You all boleh follow kat sini. Ini saya bagi untuk orang nak je, tak nak tak apa, tak masalah Saya fokus orang yang nak bantu saja.
Sebab free saja ni. Mana tahu tak ada lah link tu. Kita type je bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Kita type ni. FB group saya mana cara supaya orang beli produk kita. Ini FB group saya buat khas untuk saya share. Termasuk ini. Sekali lagi saya akan masukkan video ni ke dalam FB group bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Al-Fakir, apa khabar? Saya Al-Fakir. Salam hormat, saya sayang semua ya. Saya wave kepada Al-Fakir. Terima kasih kerana awak tak jemput awak bersama saya. Alright, tu. Sebab benda ni tak mampu saya cerita sekaligus hari ni. Dia kena buy time. Apa-apa benda pasal dunia ni, Nabi hebat pun memerlukan masa 23 tahun. Kita yang tak ni tu perlu masa lama lagi. Anda faham tak mampu sampai sekaligus. Anda pun ada hal lain sibuk. And then I will follow by time, process, step by step. Alright, kita jumpa next FB Live. Semoga kerangka saya beri tentang marketing, penting marketing awak faham. Kalau tak faham, tanya. Sebab terbukanya ilmu dengan bertanya. Sekian, saya Sabit Ibrahim. Jumpa saya di FB Group bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Tetapi saya beritahu awal, tak semua orang saya izin masuk dalam FB Group bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Sebab saya tapis. Dalam tu special untuk orang yang betul-betul committed saja. Ya, anda boleh mohon, tapi saya tak balik you punya pengisian FB profile anda. Kalau sebab sana elak pada scammer. So saya pasti dekat tu orang betul positif saja. So bila you join group positif, you terkesan aura positif juga. Alright, jumpa next FB Live. Saya Sabit Ibrahim ZKM. Sekian. Selamat berada tahun baru Islam, hijrah baru 1442. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.